Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam kelas sains tingkatan 5. Okay, untuk hari ini, cikgu nak masuk bab 9. Okay, sebelum tu, cikgu nak jemput Muhammad Syamirul Firdaus untuk memimpin bacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Okay, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syamirul. Okay. Bab 9 ni adalah bab terakhir untuk kamu tingkatan 5. Okay. Cikgu apikan bab 9 akan ada 2 kelas lah. Okay, sebab ada 2 subtopik. Okay, lepas habis bab ni kita akan buat ulang kaji. So cikgu harap kamu dah bersedia dengan ulang kaji tingkatan 4. Okay, kita tengok hari ini adalah berkenaan dengan satelit. So, apakah yang dimaksudkan dengan satelit? Dia adalah objek yang mengorbit planet ataupun bintang. So, apa sahaja objek yang mengorbit planet ataupun bintang, dia dipanggil sebagai satelit. Mengorbit ni maksudnya mengelilingi. So, kalau dia mengelilingi satu planet, dia adalah satelit pada planet tersebut. Kalau dia mengelilingi bintang, dia adalah satelit bagi bintang tersebut. Okey, so satelit ada semula jadi, ada juga buatan. Semula jadi ni Allah lah yang ciptakan. Buatan ni kita manusia yang buat atas izin Allah. Okey, so kita tengok contoh satelit semula jadi adalah bulan. Okey, bulan merupakan satelit semula jadi bumi kerana bulan mengelilingi bumi. Bumi juga adalah merupakan satu satelit semula jadi bagi matahari. Macam tu juga planet-planet lain. So, planet-planet lain, planet-planet kerdil yang mengelilingi matahari, okay, kita panggil dia sebagai satelit semula jadi bagi matahari. Manakala satelit bulatan adalah contoh Mesat 3. Okay, Mesat 3 yang mengorbit bumi, dia mengelilingi bumi. Selain daripada itu juga, stesen angkasa antarabangsa International Space Station juga adalah suatu satelit bagi bumi kerana dia juga mengorbit bumi. So, kedua-dua objek ini adalah satelit buatan. Manusia yang buat dan manusia lancarkan ke angkasa lepas. Okey, jadi satelit ini bila dia mengorbit, dia ada landasan dia tersendiri. Jadi landasan tempat dia mengorbit itu kita panggil dia sebagai orbit. Okey, macam kita bumi mengelilingi matahari, planet mengelilingi matahari, dia ada orbit dia sendiri. Jadi jadi satelit-satelit ini juga dia mempunyai orbit dia. Okay, satelit sekarang kita cerita berkenaan dengan satelit yang manusia buat. Okay, so jadi basically untuk kamu, okay, orbit ini dikelaskan kepada 5 jenis. Dan pengkelasan adalah dibuat berdasarkan ketinggian orbit daripada permukaan bumi. Okay, ataupun altitude. Altitude ni maksudnya ketinggian dia daripada permukaan bumi. Okay, pertama kita ada satelit Leo. Satelit pula, orbit Leo. Okey. Kedua, kita ada MEO. Ketiga, kita ada GSO. Keempat, ada GEO. Dan yang kelima, ada HEO. So, cikgu tunjukkan ni. Ini adalah orbit daripada rendah, paling rendah, altitude paling rendah, Leo. Kemudian MEO dan akhirnya HEO. HEO ni adalah yang paling, altitude dia yang paling tinggi. Okey, so kita tengok satu persatu. Okey, orbit Leo, landasan Leo. Leo membawa maksud orbit rendah bumi atau low earth orbit. Okey. So, dia ada orbit rendah. So, ketinggian dia adalah kira-kira 180 hingga 2000 km dari permukaan bumi. Jadi, kamu tahu bahawa bumi dikelilingi oleh lapisan atmosfera.
Lapisan atmosfera kita ni lebih kurang dalam 100 km macam tu ketebalan dia. Okey, jadinya 180 km maksudnya dia dah masuk ruang angkasa lepas, dah berada di luar atmosfera bumi. Okey. So dia adalah berada di luar atmosfera bumi hingga 2000 km daripada permukaan bumi. Itu adalah orbit Leo. Okey. Jadi satelit yang berada pada orbit Leo, secara puratanya halaju dia bergerak mengelilingi bumi adalah 7.5 km per saat. Satu saat dia boleh bergerak 7.8 km. Ataupun dalam masa 1 jam dia boleh bergerak 28,000 km. Okey. Jadi dengan kelajuan tersebut, satelit ini boleh mengelilingi bumi mengambil masa kurang daripada 2 jam. Lebih kurang dalam 2 jam lah. 128 minit kan. So dia lebih kurang dalam 2 jam. Okey, contoh antara satelit yang berada pada kedudukan Leo adalah Rasat-Sat 1, Tiong-Sat 1, ISS iaitu International Space Station dan juga teleskop angkasa Hubble. Okey, so dia berada dekat orbit Leo. Okey. Seterusnya adalah orbit Meo. Okey, orbit Meo maksudnya adalah medium earth orbit ataupun orbit sederhana bumi. Ini menunjukkan jarak dia dengan bumi adalah sederhana, tak jauh sangat, tak dekat sangat. Okey, so orbit Meo terletak kira-kira 2000 hingga 35,780 km daripada permukaan bumi. So orbit dia lagi besar lah daripada Leo. Okey, dia mengambil masa untuk mengelilingi bumi kira-kira 2 jam hingga 24 jam. Tadi Leo sebab dia dekat, bila dia dekat, dia punya orbit dia lagi kecil. Bila orbit dia lagi kecil, maka dia lebih kurang dalam 2 jam je nak mengelilingi bumi. Tapi, bila Meo ni, dia punya orbit dia lagi besar sebab dia duduk lagi jauh. Jadi orbit dia lagi besar, dia nak kelilingi bumi tu. Jadi masa dia untuk mengelilingi bumi adalah kira-kira 2 jam hingga 24 jam. Masa untuk satelit yang duduk dekat Meo ni. Okey. Contoh satelit yang terletak dekat Meo adalah satelit yang digunakan untuk GPS. Kalau kamu biasa menggunakan GPS dekat handphone, biasa handphone kita memang ada GPS. Okay, kita nak berpandu arah, nak pergi mana, kita ada GPS, kita selalu guna tu kan. Tak kisahlah Google Maps ke, ada yang guna Waze ke. Okay, so dia sebenarnya menggunakan bantuan GPS. Okay, Global Positioning System berhubung dengan satelit. Okay, satelit sistem penentu sejagat yang terletak di orbit Meo. Okay. Seterusnya adalah GSO. GSO bermaksud orbit geosegerak. Okey, terletak kira-kira 35,786 km daripada permukaan bumi. So, dia jauh sikit daripada Meo ni tadi. Dia punya orbit dia. Okey, tempoh putaran lengkap kurang 28 jam. Kurang daripada 24 jam. Okey, dia mengorbit bumi pada satah condong khatulistiwa. Dia macam ni. Dia orbit bumi. Nampak satelit tu dia mengelilingi bumi macam itulah pada orbit GSO. Contoh satelit yang terletak pada kedudukan GSO adalah seperti satelit kaji cuaca, satelit yang digunakan untuk meramal cuaca. Dia tengok pergerakan awan, dia tengok pergerakan angin. Tu yang dia boleh ramal cuaca. Oh, lepas ni hujan kat sini, panas kat sini, ribut. Okey, guna satelit kaji cuaca ni lah. Dan juga MESAT 2. Okey. Cikgu laju sangat ke? Tak. Okey, boleh faham Okey, seterusnya adalah GEO, orbit Geo. Ingat Geo, Meo, GSO, Leo ni semua nama orbit tau, bukan nama satelit tau. Okey. GEO maksudnya geopegon. Pegon ni maksudnya tak bergerak. Kenapa dia kata tak bergerak? Okey.
dia satelit pada pada orbit Geo ni dia kelihatan tidak bergerak. Sebabnya dia bergerak halaju sama dengan bumi. Bila dia bergerak dengan halaju sama dengan bumi, dia berputar tu sama, dia mengelilingi bumi sama dengan halaju bumi untuk berputar pada kedudukan dia, menghasilkan siang dan malam. Jadinya kita nampak daripada satu tempat, dia nampak satelit tu je. Dia tak berubah-berubah. Siang, malam, pagi, petang dia nampak satelit tu sahaja. Kerana dia bergerak sama laju dengan bumi. Sebab tu namanya geopegun. Nampak je pegun, tapi dia bergerak. Okey, dia terletak 35,786 km daripada permukaan bumi. Jadi, okey, orbit Geo adalah sama ketinggian dia, altitude dia dengan orbit GSO. So sebenarnya Geo ini adalah salah satu GSO. Bezanya adalah kecondongan dia. Contohlah kan, kalau boleh cikgu lukislah kat sini. Okey. So ini bumi. Okey. Orbit, Allah, cikgu punya ni pun capar. So, katakan ini adalah orbit GSO. Orbit Geo dia sengit sikit. Dia macam ni. So, dia beza dia adalah pada kecondongan orbit tu sahaja. Tapi daripada segi ketinggian dia tetap sama. Okey. So, orbit Geo adalah berbentuk bulat. Okey. Tempoh putaran lengkap adalah 24 jam. Kenapa 20? Senang je nak ingat. Sebabnya dia bergerak sama halaju dengan bumi. So, bumi berputar. Bumi berputar pada kedudukannya mengambil masa 24 jam. Jadinya, sebabkan satelit geopegun ni bergerak sama laju dengan bumi, jadi dia nak habis keliling bumi adalah pada mengambil masa 24 jam jugalah. Okey. Mengorbit bumi pada kecondongan 0 darjah pada satah khatulistiwa. Okey. Satelit Geo ni, satu satelit memberi liputan 40% daripada permukaan bumi. Okey. Jadinya 3 satelit yang sama jaraknya diperlukan untuk liputan seluruh dunia. So dia macam ni, 3 satelit ni. Okey. So satelit 1 dia mempengaruhi kira-kira 40%. Dia cover, ni coverage dia. Satelit 1. Satelit 2 kira-kira 40% daripada permukaan bumi. So ini coverage satelit 2. Satelit 3 40% juga. So kalau perasan, dia punya satelit 1, 2 dan 3 ni dia punya jarak dia adalah sama. So ini ketiga-tiga satelit yang berada pada kedudukan Geo. Jadi bila dia bergerak, maka dia boleh cover ke 100% permukaan bumi. Okay, biasanya satelit ini adalah digunakan untuk satelit komunikasi. Okay, yang duduk dekat Geo ni adalah satelit komunikasi dan penyiaran. Okay, contoh lain dalam Mensat 3. Okay. So, satelit komunikasi dan penyiaran ni lah yang membantu kita nak tengok rancangan live daripada negara-negara lain yang terletak jauh daripada tempat kita, Malaysia. Contohlah kalau kamu nak tengok baru-baru ni kita nak tengok sukan Olimpik. Sukan Olimpik dekat Jepun. Jadi Jepun tu dia akan siarkan dia punya sukan Olimpik tu dan dia akan pancarlah dekat satelit. Okay, daripada stesen satelit bumi Jepun, dia pancar dekat satelit. So, satelit ni akan pancar pula dekat satelit lain, satelit seterusnya, dan satelit seterusnya pancar dekat Malaysia. So, Malaysia terimalah channel daripada Malaysia terimalah siaran langsung daripada apa nama benda lahnya ni, daripada ni Jepun tu. Allahuakbar. Hanan tanya, even live dekat IG pun. Cikgu rasa ya, sebabnya dia adalah untuk komunikasi kan. So internet pun dia ada, sebab internet juga adalah satu gelombang. So cikgu rasa live daripada IG. Kadang-kadang kita kan kita tengok live IG orang yang duduk dekat luar negara. So dia live dia tu dia akan dipancarkan pada satelit. Dan satelit akan memancarkan semula dekat kawasan kita. Contoh.
Okey, seterusnya adalah orbit HEO. HEO. HEO bermaksud High Earth Orbit ataupun orbit tinggi bumi. Sesuailah dengan nama dia sebab kedudukan dia paling jauh. Okey, altitude dia paling jauh daripada bumi. Okey, terletak pada 35,780 km ataupun lebih. Awak nampak simbol cikgu tu? Dia 35,780 km ataupun lebih dari permukaan bumi. Paling dekat 35,780. Paling jauh dia boleh lebih daripada ukuran tersebut. Jadi disebabkan dia duduk jauh daripada bumi, maka satelit yang berada pada orbit ini akan mengambil masa lebih daripada 24 jam nak mengelilingi bumi. Okey, contohnya adalah satelit komunikasi dan satelit penderiaan jauh. Okey, so ini adalah 5 jenis orbit. Setakat ni faham 5 jenis orbit ni? Nur Fahmi Nazim, ada masalah tak? Tak ada ibu, tak ada. Tak ada Okey, seterusnya kita tengok bentuk-bentuk orbit. Orbit pun ada bentuk. Macam tadi kan cikgu cerita ada yang bentuk bulat. Okey, macam Geo tadi kan, Geo bentuknya bulat. So kita tengok orbit ada 2 bentuk, sama ada dia adalah bulatan sempurna. Bulat, dia memang bulat. Dan satu lagi, okey, contohnya adalah seperti orbit geopegun. Okey, orbit geopegun dia bentuknya bulat. Dan juga ada orbit yang berbentuk elips. Elips ni dia lonjong. Dia tak bulat sempurna, dia lonjong macam telur macam tu. Okey. Contoh orbit yang berbentuk elips adalah seperti orbit Mio dan orbit Hio. Okey. Untuk GSO dan LEO dia bulatan sempurna dan elips. Okey. So bagi kenapa Izu cakap apa? Saya juga selalu. Sorry ibu. Boy. Okey. So untuk orbit elips, untuk orbit yang berbentuk elips, dia ada 2 kedudukan. Okey, orbit yang bentuk elips ada 2 kedudukan. Pertama, kedudukan ni kita panggil sebagai perigi, bukan perigi, perigi. Perigi. Okey, perigi. Kedudukan ini kedudukan perigi menunjukkan kedudukan apabila satelit itu berada paling dekat dengan bintang atau planet dia. So kalau dalam kes kita ni adalah satelit buatan kan. Jadi apabila satelit tersebut paling dekat, kedudukan dia paling dekat dengan bumi, kedudukan itu dipanggil sebagai kedudukan perigi. Manakala satu lagi adalah apogee. Apogee merupakan kedudukan satelit bila dia paling jauh dengan bumi. So ada 2 kedudukan, perigi dekat, apogee jauh. Okey, paling dekat perigi, paling jauh apogee. Nama dia lah sebab dia bentuk elips kan. Bila dia bentuk elips, maksudnya jarak dia dengan bumi tu ada masa dia dekat, ada masa dia jauh. Berbanding kalau dia bulat, bumi duduk tengah-tengah, dia bentuk bulat, so jarak dia memang akan sentiasa sama dengan bumi. Okey, kita nak tengok hubungan antara ketinggian altitude orbit dengan halaju satelit. Okey, kita tengok pergerakan satelit mengorbit bumi dipengaruhi oleh daya graviti bumi. So bumi ada daya graviti. Even pergerakan bulan yang jauh pun masih dipengaruhi oleh graviti bumi, apatah lagi orbit-orbit yang terletak apatah lagi satelit-satelit yang orbitnya berada lebih dekat dengan bumi. Okey. Jadi semakin tinggi orbit, semakin perlahan halaju satelit. Okey, bila orbit tu makin tinggi, maksudnya bila orbit tu makin jauh daripada bumi, jadi daya graviti tu kurang. Bila daya graviti tu kurang, halaju satelit akan menjadi perlahan. Okey, kalau bagi orbit bulatan, satelit yang duduk dekat orbit bulatan,
Okey, disebabkan bulatan dia punya jarak dengan bumi tu adalah sama aja. Okey, jadinya halaju satelit adalah malar. Malar ni maksudnya dia sama, tak berubah. Kalau kata halaju dia 2.9 km per saat. Dia 2.9 km per saat lah pada setiap tempat di orbit tersebut. Tapi sekiranya satelit itu berada pada orbit yang berbentuk elips, halaju dia ada perubahan. Okey. Kalau dia duduk dekat apogee ni kan dekat dengan bumi. Bila dia dekat dengan bumi, daya tarikan graviti menjadi semakin kuat. Bila daya tarikan graviti semakin kuat, apogee jauh. Allah, cikgu ni pun. Kedudukan apogee ni dia jauh. Bila dia jauh, daya tarikan graviti pun akan jadi daya tarikan graviti dia akan kurang. Jadi halaju satelit berkurang. Kalau dia berada dekat, kalau satelit tu berada pada kedudukan perigi, daya graviti bertambah, maka halaju satelit pun bertambah. So boleh faham tak berkenaan dengan hubungan ketinggian orbit dengan halaju satelit? Dia makin dekat dengan bumi, dia makin laju. So kamu kena ingat fakta ni lah. Apakah hubungan ketinggian orbit dengan halaju satelit? So semakin dekat orbit, semakin laju satelit, semakin tinggi halaju satelit. So kamu tengok ini adalah contoh beberapa orbit dengan halaju satelit yang berada pada orbit tersebut. Kita ada dekat sini orbit rendah bumi. Kita ada Leo, Meo, Geo dan juga bulan. Orbit bulan. Bulan. Tengok. Orbit rendah Leo tadi 180 hingga 2000 km kan. Makin lama makin bertambah. Meo 20,200 km. Geo 35,786 km. Ambil kau bulan. 357,000 hingga 399,000 km. So makin lama makin jauh. Kamu tengok altitude semakin jauh altitude daripada altitude orbit ni, tengok halaju dia semakin berkurang. Orbit Leo ni dia paling dekat, tengok halaju dia adalah 6.9 ke 7.8 km satu saat. Tapi bulan dia cuma satu saat dia boleh bergerak daripada 0.97 km sampai 1.08 km. Maksudnya dalam 900 lebih kurang 900 meter ke 1 kilometer je pergerakan bulan ni, sebab dia jauh. Jadi dia bila dia berada kat jauh, so halaju dia berkurang. So makin lama makin berkurang. Bila makin berkurang, maka tempoh mengorbit pun makin lama lah. Orbit rendah lagi kira 1 jam lebih ke 2 jam. Orbit sederhana 11 jam. Geopegun 23 jam 56 minit. Hampir 1 hari lah sebab geopegun kan. Bulan pula adalah 27.3 hari. Maksudnya sebulan. Sebulan masa yang diambil untuk bulan mengorbit bumi. Makin jauh kedudukan dia. Setakat ni ada masalah? Tak ada. So kita tengok macam mana pula proses pelancaran dan penempatan satelit dalam orbit. Macam mana satelit ni dihantar dekat angkasa lepas. Daripada bumi nak hantar ke angkasa lepas. Proses nak hantar nak buat satelit ni pun cikgu pernah tengok lah satu podcast. Dia cerita lebih kurang makan juta jugalah nak menghantar. Kos yang digunakan nak menghantar satelit ni. So kita tengok kat sini. Satelit dilancarkan ke angkasa lepas dengan menggunakan kenderaan pelancar satelit. So kenderaan pelancar satelit yang diguna. Ada 2 jenis kenderaan pelancar satelit. Pertama kita panggil sebagai Expendable Launch Vehicle, ELV. Expendable Launch Vehicle, ELV ni hanya boleh digunakan sekali sahaja. So kenderaan ni boleh digunakan sekali je, tak boleh guna banyak-banyak kali. Yang mana komponen dia tak boleh nak diambil untuk kegunaan semula.
So, sekali dah guna untuk lancarkan nak hantar satelit tu, okey, komponen-komponen walaupun komponen dia yang tertanggal dekat permukaan bumi pun kita tak boleh nak guna lagi dah. Okey. Yang kedua, kita ada reusable launch vehicle. Nama pun reusable, maksudnya dia boleh digunakan semula, RLV ni. Okey, kenderaan yang boleh digunakan berulang kali. Okey, tapi bukanlah keseluruhan kenderaan tu. Okey, dia cuma boleh guna enjin utama dan 2 roket booster. Itu pun setelah kerja penyusunan semula dilakukan. But, apapun, lebih jimatlah menggunakan RLV ni. Jimat daripada segi bahan untuk membina kenderaan pelancar tersebut. So, kita tengok. Okay, ini adalah contoh expendable launch vehicle. Kamu tengok gambar sebelah kanan ni adalah gambar dia nak hantar satelit. Okay. Bagi pelancaran ELV, sekejap ya, kalau dapat cikgu besarkan. Untuk pelancaran ELV, expendable launch vehicle ni, okey, dekat tapak pelancaran macam ni, okey, so dia akan nyalakan. Bahan bakar dibakar sebab dia akan menghasilkan daya tujah ke atas. Okey, bila sampai satu ketinggian, enjin dimatikan dan dia akan berpisah. Okey, ni booster dia. Pelancar awal-awal tadi, booster dia ni, dia akan tak tertanggal. Okey, tinggal bila dia dah terpisah, dia tinggal bahagian ni je. So, bahagian ni pun dia ada enjin dia juga. So, nampak kat sini pencucuhan peringkat kedua. Pencucuhan peringkat kedua ni maksudnya dihidupkan enjin pada peringkat kedua. Dia ada enjin kat sini. So, dia akan menghasilkan, enjin tu akan menyebabkan dia bergerak keluar daripada atmosfera bumi. Manakala bahagian booster ni, apa yang terjadi? Okay, bahagian ni booster atau penggalak ni dia akan pecah dan dia akan masuk laut. Sebab tu biasanya kalau kita nak launch, kita nak launch satelit ni ataupun roket, kita akan cari kawasan yang berdekatan dengan laut. Sebab kita nak pastikan pelancar ni jatuh ke laut. Kalau dia dekat dengan kawasan penduduk, so dia tak sesuai. Kan kejap lagi ada jatuh ke rumah orang ke kan. Okey, selepas dia keluar daripada atmosfera, barulah dia pemisahan raut, kemudian peringkat kedua enjin dimatikan dan pemisahan muatan sampailah satelit sahaja dibiarkan. Bila satelit ni dah berada dekat dia punya orbit, okey, dia akan terus bergerak lah. Sebabnya dekat angkasa lepas, okey, dia tak ada, dekat angkasa lepas ni dia tak ada udara tau. So, bila tak ada udara, dia tidak ada geseran dengan objek dekat angkasa lepas. Jadi, bila dia tak ada geseran dekat objek dekat angkasa lepas, benda yang akan dah ada daya untuk bergerak, dia akan terus bergerak tanpa henti. Okay. So, next kita tengok pelancaran RLV. So, RLV dia macam ni. Biasanya RLV nampak dia ada kenderaan, dia macam ada pesawat macam ni. Ini menunjukkan dia boleh diguna semula. So, pelancaran dia, tapak pelancaran dia sama juga. Okey, lepas tu bila sampai sini enjin utama dimatikan. Okey, bahagian ni booster ni dia akan terpisah lah. Okey, pencucuhan peringkat kedua yang kat sini ni dah dekat luar atmosfera bumi. Okey, sampai kat luar, proses yang atas ni dia sama. Peringkat kedua enjin dimatikan, pemisahan muatan. Okey. So, dekat sini, bahagian yang berpisah ni tadi, masuk semula ke dalam atmosfera bumi dan terbakar. Okey, kemudian dia akan mendarat dekat satu kawasan yang dah disediakan dekat laut. Okey, dia akan mendarat dekat sini. So, bila dia mendarat, bahagian yang mendarat ni, kita boleh gunakan semula. Kalau ikutkan kat sini, ni adalah pelancaran reusable launch vehicle SpaceX Falcon 9. Okey. Inilah kenderaan dia. So, kamu kena ingat satu benda, kamu ingat ELV dia guna sekali je, RLV dia boleh guna semula. Okey, cara menghantar satelit ke orbit. Tadi kita dah tengok macam mana dia dilepaskan. So, kita nak tengok kat sini.
Okey, kalaulah satelit tu nak pergi ke orbit rendah, maksudnya nak pergi kat Leo. Okey, ni tak ada masalah. Biasanya satelit dapat dilancarkan terus dengan kenderaan pelancar satelit. So daripada bumi, dia hantar sampai dia masuk dekat dalam orbit dia. Bila dah masuk dalam orbit, kenderaan pelancar tadi, dia punya booster engine dia semua akan tertanggal. Bila tertanggal, maka setelah dia berpusing ni, so satelit ni akan sentiasa berpusing, sentiasa mengorbit pada orbit dia, sebab dia dah ada daya dan tidak ada daya geseran yang akan memperlahankan satelit tersebut. Okey. Pada ketinggian lebih daripada 190 km, roket kecil kenderaan pelancar dihidupkan dan satelit diletakkan dalam orbit dengan menghidupkan roket agar terpisah daripada kenderaan pelancar. Okey. Yang ni tadi. Okey, lebih daripada 90 km, enjin ni hidupkan, lepas tu berpisah. Bila muatan dah berpisah, barulah satelit ni dah duduk dekat dia punya what we call dia punya orbit. So enjin kedua dimatikan dan dipisahkan, dibiarkanlah satelit tu duduk bergerak dengan sendirinya. Okey, jadi kalau untuk hantar orbit rendah, dia tak ada masalah, hantar sekali sampai. Tapi dia akan jadi masalah sekiranya orbit tersebut jauh. Okey, sekiranya orbit tersebut jauh. Sebab kalau jauh daripada bumi, dia nak hantar dia ke orbit yang jauh ni, dia akan memakan kos yang tinggi sebab dia kos bahan api. So, apa yang dibuat adalah, okey, untuk menghantar satelit pada orbit yang tinggi, satelit perlu diletakkan pada satu orbit yang kita panggil sebagai orbit pindah Hoffman. So, orbit pindah Hoffman ni adalah satu orbit yang senang kata dia menumpang je lah. Okey, dia menumpang je. Okey, orbit pindah Hoffman ni dia bentuk elips, yang mana bahagian perigi bersilang dengan orbit kecil. Okey, bahagian perigi orbit ni dia bersilang dengan orbit kecil dan bahagian apogee bersilang dengan orbit besar. Okey, kamu tengok kat sini rajah ni. Okey, ini bumi. Okey. Tengok yang warna hijau ni, ini adalah orbit kecil. Okey, ini adalah orbit kecil. Jadi satelit tu mula dihantar ke orbit kecil dulu. Okey. Lepas tu yang warna kuning ni, ini adalah orbit pindah Hoffman. Orbit pindah Hoffman ni bentuk dia adalah bentuk elips. Okey, bentuk elips. Okey, ini bahagian perigi dia. Nampak? Bahagian perigi dia bersilang dengan orbit kecil. Manakala bahagian apogee dia, bahagian apogee dia bersilang dengan orbit besar. So yang warna merah ni adalah orbit besar. Okey. Dia macam tu. Okey. Jadi bila dia sampai, kejap cikgu tunjuk kat sini. Okey. Nampak rajah ni, warna hijau ni adalah orbit kecil. Warna merah ini adalah orbit pindah Hoffman dan warna biru ni adalah orbit besar. Okey. Pada orbit rendah, pemindahan satelit bermula pada titik perigi. Kamu tengok satelit ni dia bergerak. Ni satu satelit je. Tiba-tiba ada 3 satelit pula. Okey. So, pemindahan satelit bermula pada titik perigi. So, satelit dah duduk ke orbit rendah dan dia bergerak. Dia bergerak sampai dekat kedudukan perigi. Bila dekat sampai kedudukan perigi, okey, pembakaran perigi dimulakan. So, enjin dia akan hasilkan bahan bakar lagi. So, bila enjin dia akan hasilkan bahan bakar, dia akan bergerak keluar daripada orbit kecil ni dan masuk ke dalam orbit Hoffman. Tengok kat sini. Di titik perigi, enjin kenderaan pelancar dihidupkan supaya satelit berpindah masuk ke orbit Hoffman. Sampai dekat titik perigi ni, apa lagi dia? Dia bakar enjin supaya dia pergi masuk dalam orbit pindah Hoffman ni. Okey, sebab kalau dia tak hidupkan enjin, dia akan bergerak sama je lah. Bergerak pada orbit kecil. Tapi bila sampai dekat perigi, dia hidupkan enjin supaya dia ada daya untuk keluar daripada orbit rendah dan masuk ke dalam orbit pindah Hoffman. So, orbit pindah Hoffman ni akan bawa dia sampai masuk ke kawasan apogee. Okay, apabila tiba di titik apogee, sampai dekat apogee, bila dia dah masuk kat sini, enjin dia dah off dah lah dekat
kawasan ni sebab dia dah ada dekat dalam orbit ni. Dia bergerak tadi kan. Bila sampai dekat titik apogee ni, kelajuan ditambah lagi supaya dia dapat bergerak pada orbit besar pula. So dia bergeraklah mengelilingi orbit besar sampailah dia dekat orbit besar dan dia akan berpusing-pusing. So orbit pindah Hoffman ni adalah satu orbit yang mana kamu kena ingat perigee dia dekat dengan orbit kecil, apogee dia adalah dekat dengan orbit besar. So dia adalah satu orbit yang digunakan untuk memindahkan dengan menjimatkan bahan bakar. Sebab kalau daripada bumi dia nak terus ke sini, hantar ke orbit besar terus, dia akan menggunakan bahan bakar yang besar dan menyebabkan kos yang tinggi. Tapi dengan menggunakan orbit pindah Hoffman, so pembakaran bahan bakar dapat dijimatkan sebab dia boleh matikan enjin bila berada dalam orbit, dan bila dia nak pindah orbit tu je yang dia hidupkan enjin dia. Okey. Ada soalan tak berkenaan dengan orbit pindah Hoffman? Faham tak pergerakan dia? Faham. Okey, next kita tengok adalah stesen angkasa antarabangsa ataupun ISS. So cikgu akan guna ISS lah, senang nak sebut, International Space Station. So dia adalah sebenarnya sebuah kapal angkasa sebenarnya. Belah kanan tu gambar dia. Dia adalah sebuah kapal angkasa besar yang membawa satelit mengorbit mengelilingi bumi. Okay, kalau kau nampak sayap-sayap dekat sini ni, ini sebenarnya adalah panel suria dia. Okay, panel suria untuk dia dapatkan tenaga elektrik. Okay, sebab dia berada pada orbit Leo, so dia bila dia berada pada orbit Leo, so dia dapat cahaya matahari lah. Okay. So, ISS ni adalah hasil usaha daripada 5 agensi angkasa, iaitu NASA daripada Amerika Syarikat, Roscosmos daripada Rusia, JAXA Jepun, ESA daripada Eropah dan CSA Kanada. So 5 agensi angkasa ni dia bergabung untuk mengusahakan ISS. So sekarang ISS dah ada, so dia boleh digunakan untuk beberapa tujuan lah, boleh digunakan semua. So dalam ISS ni sebenarnya dia ada makmal untuk menjalankan kajian. Sebab tu orang buat ISS ni, sebab dia nak buat eksperimen sebenarnya. Ada kajian, uji kaji yang dia nak buat dekat ISS. Okey, fungsi ISS adalah tempat perlindungan kru angkasawan. So dia macam rumah, tapi bukanlah rumah yang ada perabot. Sebab dia kapal angkasa, tak payah ada perabot. Okey, dia ada makmal sains untuk membuat pelbagai uji kaji. Okey, dekat dalam ni boleh ada uji kaji mengkaji kesan sifar graviti terhadap kesihatan dan pertumbuhan manusia. Sebab kat situ tak ada graviti. Orang terapung-rapung je kat situ. Dia merupakan pusat kajian teknologi dan perkembangan penerokaan angkasa lepas. Okey, pusat kawalan bagi kualiti sumber air dan bencana alam semula jadi. So daripada sesi angkasa antarabangsa ni, ISS ni, dia boleh nampak bumi. So kalau dia nampak ada pencemaran ke apa ke, ada bencana, ada kebakaran hutan yang besar dekat bumi, so dia boleh kontak bumi, bagi tahu. So dekat ISS ni ada orang. Okay, dekat ISS ada orang. Dan beberapa orang angkasawan Muslim sebenarnya pernah pergi ke ISS. Cuma untuk Malaysia, okay, kita ada seorang je rakyat Malaysia yang pernah ke sana. InsyaAllah mudah-mudahan akan datang ada lagi lah. So Datuk Syekh Muzaffar adalah the one and only setakat ini, dan rakyat Malaysia yang pertama yang sampai ke ISS. So ini adalah keadaan gambar dia dalam ISS, dia terapung. Okay. Okay, uniknya Syekh Muzaffar ni, dia duduk kat ISS adalah bulan puasa tau. Kalau tak silap cikgu sampai raya, dia duduk dekat ISS ni. Okay, so boleh imagine tak macam mana dia nak solat, macam mana dia nak makan dekat sana. Okay, kita tengok dekat ISS, angkasawan terdedah dengan keadaan sifar graviti ataupun lebih tepat dikenali sebagai microgravity. Graviti dia rendah sangat. Okay, menyukakan aktiviti harian seperti makan, tidur dan memberus gigi. Kamu tengok dia makan ni pun benda semua terapung. Kalau air tumpah pun air tu akan terapung. Okay,
Jadi pelbagai uji kaji melibatkan keadaan sifar graviti dijalankan seperti kesan sifar graviti terhadap tubuh manusia dan memahami mekanisme osteoporosis. Kalau tak silap saya, mekanisme osteoporosis ni bila dia dah cuba memahami dan daripada uji kaji tersebut dia boleh menghasilkan satu ubat untuk merawat osteoporosis. Dan Malaysia, kita hantar Syekh Muzaffar kat sana bukan saja-saja. So, Malaysia hantar Syekh Muzaffar kat sana adalah untuk menjalankan uji kaji berkenaan dengan kanser dan berkenaan dengan pengkristalan enzim lipase. Dua eksperimen ni yang Syekh Muzaffar buat kat sana dan hasil dia dibawa balik dekat Malaysia. Okey, menjejaki ISS. So, ISS ni dia duduk dekat Leo. Jadi, dia bergerak dengan laju 27,600 km sejam. Okey. Jadi, dia berada pada altitude 409 km daripada bumi. So, gambar ini adalah gambar daripada ISS, gambar bumi daripada ISS. Okey. Jadinya ISS ni boleh melengkapkan orbit selama 90 minit. Setiap 90 minit dia habis pusing bumi. Setiap 90 minit dia habis tawaf bumi. Okey. Jadi sebab satu hari 24 jam. 24 jam bahagikan dengan 90 minit. So ISS mengelilingi bumi kira-kira 16 kali dalam sehari. So kerap lah. Okay. So kalau kamu berminat untuk nak tengok live, nak tengok view live daripada ISS, kamu klik dekat link tersebut. Okay, ataupun kamu pergi YouTube, kamu type je live ISS. Kamu akan nampak lah dia punya siaran langsung dari bumi daripada ISS. So soalan cikgu lah. Mana link? Link ada dekat dalam slide. Okay, link ada dalam slide. Okay, kalau kamu buka slide cikgu nanti boleh lah. Cumanya kalau kamu nak buka lepas ni, kamu buka YouTube, type sahaja live ISS. Okay. Cuma cikgu nak bagi soalan kat kamu. Syekh Muzaffar ni dia orang Islam. Okay, walaupun dia duduk dekat angkasa lepas, solat puasa tu adalah wajib. Okay. So, macam mana Syekh Muzaffar solat dekat angkasa lepas? Macam mana dia ambil wuduk dekat angkasa lepas? Dan dia guna waktu solat mana? Sebabnya ikutkan satu hari dia boleh tawaf bumi tu 90 minit. Takkanlah dia dalam 90 minit tu dia nak buat solat 5 waktu juga. So, dia solat macam mana? Tu soalan cikgu pada kamu. Tolong bagi jawapan dekat saya lepas habis kelas ni. Okey, kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Okey, tak dinafikan. Okey, bila ada kita menjelajah dunia ni, kita menjelajah ke kawasan-kawasan baru dekat angkasa lepas especially. Okey, kita akan dapat kesan positif seperti peningkatan dalam aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam bidang kesihatan manusia, respon segera terhadap perubahan bencana dan cuaca, teknologi inovatif, pendidikan dan juga perkembangan ekonomi angkasa lepas. Sebabnya, kalau tak silap saya ada company, dia nak buat pelancongan ke angkasa lepas. Okay, dia menjangkakan tak tahulah dalam 5-6 tahun ke 10 tahun lagi ke, dia nak buat satu aktiviti pelancongan ke angkasa lepas. Okey, tu daripada segi perkembangan ekonomi lah. Saya pun tak tahu siapa yang larat nak pergi melancong kat angkasa lepas, banyak no duit. Okey, dan apabila kita menjelajah kawasan baru, ada juga kesan negatif dia. Kesan negatif dia adalah seperti bahan buangan angkasa lepas. Space junk semakin bertambah. Daripada mana space junk ni? Adalah daripada satelit tak berfungsi, LV yang dah digunakan, serpihan satelit, roket yang habis dibakar dan sebagainya. So, dekat angkasa lepas juga diakibatkan oleh kegiatan meneroka angkasa lepas ni. Okay, dekat angkasa lepas juga terdapat banyaknya bahan buangan. Space junk lah, sampah lah, orang kata sampah sarap. Sampah sarap ni daripada satelit yang dah lama-lama dah rosak. Biar macam tu je lah. Okay. Kalau kamu pernah follow, tahu ada dulu Rusia pernah menghantar seekor anjing ke angkasa lepas. So anjing tu mati ke angkasa lepas, macam tu je lah.
Okey. Kemudian bahan-bahan lain LV yang dah terbakar apa semua. Okey, so ini isu dia lah. Mengikut NASA, okey, 90% daripada objek buatan manusia dekat Leo adalah menjadi space junk. Contohnya Mesat 1 dan Mesat 2. Mesat 1 dan Mesat 2 ni lama dah kita lancarkan. So dia dah tak berfungsi, maka dibiarkanlah dekat angkasa lepas. Jadilah dia sebagai bahan buangan dekat angkasa lepas, bersepah-sepah ke angkasa lepas tu. Okey, so bila bahan buangan ni banyak sangat, dia akan menyebabkan risiko pelanggaran antara satelit. Jadi bila macam ni, satelit dia akan ubah sikit orbit dia untuk elakkan pelanggaran. So banyak sangat sampah sebenarnya. Dan kalau ikutkan, sekarang pun ahli-ahli sains pun tengah fikir macam mana nak mengurangkan space junk ni. So diorang buat mekanisme. Ada yang dia buat mekanisme bila dia dah tak berfungsi, dia akan turun. Dia akan merendahkan orbit dia supaya tak berada dekat, tak ganggu satelit-satelit lain dekat Leo. Ada pula yang membuat mekanisme, dia ada switch off. Bila dia bateri dia dah kurang, dia akan switch off dan dia akan turun mendarat sendiri dekat bumi. Ada juga macam tu. Diorang tengah buat kajian lah nak jalankan benda tu supaya nak mengelakkan bertambahnya space junk dekat angkasa lepas. Okay. Tapi benda ni ada orang tanya, tak boleh nak letupkan ke? Tak boleh satelit ni. Tak boleh. Satelit yang dah tak berfungsi dekat angkasa lepas dia tak boleh diletupkan. Sebab dekat angkasa lepas ni dia kalau satu dia meletup, okay, dia akan menghasilkan daya yang sangat tinggi sebab dia tak ada geseran. Okay. So boleh menyebabkan kemalangan-kemalangan lain yang lebih teruk lah dekat angkasa lepas. Okay, so ini adalah gambar space junk dekat angkasa lepas. Okay, sisa-sisa buangan dekat angkasa lepas, ini dia. Dan ini adalah perbandingan sisa-sisa dekat angkasa lepas daripada tahun 1957. Kita nampak tak banyak, makin bertambah 1982 hingga tahun 2015, 6 tahun lepas ni So 2015, nampak ni yang putih-putih banyak ni, ini adalah dia punya sampah sarap, sampahan buangan yang ada dekat orbit Leo di sekeliling bumi. Makin banyak sampah. Manusia ni dia tak cukup buat sampah dekat dalam bumi, dia buat sampah dekat luar pula. Okey, baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan sebelum kamu perlu menjawab soalan?